Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Asrul Effendi Hassan. Okey, sekali lagi kita bertemu di dalam video pembelajaran seterusnya pada kali ini. Saya akan meneruskan video pembelajaran masih lagi di dalam bab 1 Tamadun Islam pada kali ini. Tajuk yang saya akan sampaikan ialah faktor-faktor kemerosotan tamadun Islam. Okey, masih lagi kod yang sama, CUS 30031 dan 40031 bagi subjek peradaban Islam. Okey. Hasil pembelajaran di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat yakni menjelaskan faktor-faktor kemerosotan tamadun Islam. Okey. So, pada sesi video yang lepas, saya telah menceritakan bagaimana faktor-faktor yang boleh menyebabkan ataupun mendatangkan kemajuan ataupun peningkatan tamadun Islam. Tapi pada kali ini, saya akan meneruskan penerangan tentang faktor-faktor kemerosotan tamadun Islam, dan saya mengulas di persoalan yang pertama yang saya timbulkan, iaitu kelemahan umat Islam menguasai tamadun dunia. Di mana silapnya? Okey. Sejarah dunia telah memaparkan tentang kehebatan dunia pada era kegemilangan Islam. Sejarah dunia telah memaparkan tentang kehebatan umat Islam menguasai tamadun dunia pada era kegemilangan pemerintahan Islam dan keluasan empayarnya. Umat Islam mengukir sejarah manis menerusi perkembangan pelbagai bidang ilmu dan kemahiran, terutamanya dari segi pendidikan, dari segi perubatan, dari segi ilmu falak, ilmu astronomi, dari segi kemasyarakatannya, dari segi kebudayaannya, dari segi ekonomi, pentadbiran dan pemerintahan. Tapi malangnya, disebabkan masalah dalaman dan kelalaian umat Islam itu sendiri, menyebabkan usaha untuk mengangkat martabat tamadun dunia terbantut. Okey. Seharusnya ataupun wajib, di sini saya simpulkan satu perkataan, wajib bangkit. Dalam dunia era teknologi maklumat dan serba moden ini, ataupun boleh dikatakan zaman digital ini, umat Islam perlu, bukan saja perlu, wajib memulihkan kehebatan ummah dalam tamadun dunia. Manakala dalam ehwal keagamaan, umat Islam hendaklah meletakkan asas yang kukuh agar dunia menghormati dan menjadikan tamadun Islam sebagai tonggak tamadun dunia. Kalau kita lihat pada hari ini, dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, kita sudah ketinggalan amat jauh. Okey. Seterusnya, di sini saya simpulkan ada beberapa lagi punca, namun saya simpulkan berdasarkan hasil rujukan saya. Punca-punca kelemahan umat Islam ini menguasai tamadun dunia berasaskan ada 4 lah. Pertama, perbezaan dari segi mazhab pemikiran, dan keduanya dari segi keruntuhan moral dan sikap ataupun boleh katakan akhlak umat Islam itu sendiri. Yang ketiganya, ketinggalan dalam pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat, penyerapan sistem sekular dalam pendidikan. Alright, saya akan perincikan setiap faktor ini di slide seterusnya. Okey, faktor pertama iaitu perbezaan dari segi mazhab pemikiran. Mazhab-mazhab iaitu Khawarij, yakni mengkafir sahabat-sahabat besar, kemudian Syiah Rafidah, pendukung Ali, dan Syiah Nasibah, puak yang membenci Ali. Dan pada zaman tabi'in muncul aliran pemikiran Qadariyah dan Mu'tazilah di Basrah dan
serta Jahmiyah dan Mujassimah di Khurasan. Pada abad ketiga, Khalifah Al-Ma'mun yang cerdik dan rasionalis telah mendatangkan buku-buku falsafah Yunani sehinggakan ada mazhab mula berani mencela para sahabat. Perpecahan makin ketara disebabkan oleh pertikaian mengenai Al-Quran, berbalah mengenai sunnah, kemudian sifat Allah, persoalan tentang sunnah, kemudian membahaskan tentang syurga neraka, dosa besar, tumpuan kepada ilmu-ilmu lain telah dikesampingkan dan kemahiran mula terbantut disebabkan masyarakat umat Islam asyik berpecah sesama sendiri. Okey. Seterusnya, faktor yang kedua, keruntuhan moral dan sikap umat Islam. Keruntuhan nilai moral disebabkan oleh pengaruh barat banyak dibawa masuk menerusi aktiviti hiburan, aktiviti kesenian dan berbagai budaya kuning yang melalaikan yang dianggap sebagai para remaja kita menganggap ia sebagai satu bentuk kemajuan, dan keruntuhan ini diikuti dengan sikap umat Islam yang tidak menyahut persaingan dunia dalam pembangunan ilmu. Maksudnya remaja kita disibukkan dengan benda-benda hiburan, kesenian dan budaya-budaya kuning sehinggakan mereka mengabaikan satu proses yang penting untuk mengangkat nilai ketamadunan itu, iaitu proses mencari ilmu. Okey, strategi ini telah disusun rapi dan dikawal selia oleh kuasa barat untuk melemahkan umat Islam dari segi ilmu dan agamanya. Ini daripada pandangan daripada Yusuf Al-Qaradawi. Ini terbukti, dan apa yang kita lihat pada hari ini memang perancangan, sekiranya itu dikira sebagai satu perancangan barat, maka mereka telah berjaya mengkecamukkan pemikiran masyarakat kita dengan benda-benda yang dihidangkan untuk kita, masyarakat kita dilalaikan. Maka proses itu telah berjaya. Alright. Seterusnya, ketinggalan dalam pertumbuhan ekonomi. Ini sangat ketara yang kita nampak pada hari ini. Umat Islam kini ketinggalan terlalu jauh dalam sektor ekonomi disebabkan oleh lemahnya penghayatan ilmu Islam. Kemunduran ini menyebabkan orang non-Muslim mengambil peluang menggunakan kaedah Islam seperti sistem perbankan. Ini memang kita nampak sehinggakan di Malaysia sendiri pun kekurangan usahawan Melayu. Kalau kita nampak dari segi senarai, orang yang terkaya di Malaysia pun tidak nampak di situ umat Islam menguasainya. Maka di situ kepincangan dari segi dan ketinggalan umat Islam dalam menguasai ekonomi. Alright. Seterusnya, penyerapan sistem sekular dalam pendidikan. Pada akhir abad ke-19 Masihi, minat penjajah Inggeris untuk terus mengekalkan pengaruhnya di negara-negara Islam telah berhasil menerusi pendidikan dengan mendirikan secara rasmi sekolah-sekolah Inggeris, memperkenalkan kebudayaan barat untuk pelajar. Universiti St. Joseph pada 1824 di Suria dan Universiti Amerika di Beirut 1866 mengembangkan lagi ajaran Kristian, kebudayaan barat, fahaman materialisme, nasionalisme dan liberalisme. J.B. Gibb menulis dalam bukunya Suria, Lubnan dan Jordan bahawa kedua-dua universiti ini membuka jalan bagi masuknya pemikiran barat ke Suria, Lubnan dan Jordan. Manakala unsur pemikiran baru terpenting yang mereka sebarkan adalah nasionalisme. Maksudnya di sini, di mana-mana negara yang dijajah telah diserapkan sistem-sistem sekular dalam sistem pendidikan, yang mana sistem ini diterima pakai, yang akhirnya menyebabkan kerosakan pemikiran di kalangan umat Islam. Okey. Secara kesimpulannya, untuk kita mengembalikan kegemilangan tamadun Islam dan kita untuk menjana kejayaan tamadun Islam, seharusnya kita hendaklah kembalikan kekuatan, di mana saya simpulkan kepada 5 faktor yang boleh mengembalikan kekuatan umat Islam untuk meletakkan tamadun Islam di tempat yang sepatutnya, iaitu pertama sosial,
akhlak, politik, ekonomi dan ilmu. Okey, sosial, kita hendaklah menghindarkan perbalahan antara sesama umat Islam. Perkara ini hendaklah kita jauhkan supaya kita tidak dititik beratkan dengan nilai-nilai yang remeh, sehingga kita mengesampingkan budaya ilmu yang seharusnya kita menimba ilmu untuk meningkatkan lagi nilai ketamadunan. Kemudian yang seterusnya, akhlak. Kita hendaklah, pelajar-pelajar kita hendaklah disogokkan dengan menyanjung golongan-golongan ulama, golongan-golongan pendakwah yang seharusnya menjadi dorongan mereka untuk menjadikan Islam itu adalah satu agama yang mendorong kemajuan dalam ketamadunan. Kemudian dari segi penguasaan politik, penguasaan dalam bidang pengurusan dan pentadbiran umat Islam seharusnya mesti ada pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang berkebolehan untuk membawa rakyat atau membawa umat Islam ke arah negara maju. Seterusnya ekonomi, penguasaan dalam bidang ekonomi dan keusahawanan, ini harus ditingkatkan. Okey. Kemudian nilai ilmu, peningkatan penguasaan pelbagai disiplin ilmu dalam pendidikan. Maksudnya kita hendaklah mewujudkan ahli-ahli profesional di dalam setiap bidang supaya kita tidak ketinggalan di dalam arus kemodenan pada hari ini. Okey, kesimpulan yang saya dapat buat di dalam video pembelajaran yang telah saya bentangkan sebentar tadi, kegemilangan tamadun dunia yang dipelopori umat Islam suatu masa dahulu hendaklah dikembalikan kepada umat Islam untuk membangun semula. Tamadun kini kian mencabar, dan sebahagiannya telah menghancurkan hakikat kemanusiaan dan menjadikan manusia sebagai haiwan yang berakal. Keruntuhan ini hendaklah diperjuangkan dan demi mengembalikan maruah manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Segala agenda tamadun dunia moden kini perlu segera diganti dengan peradaban yang membawa kemurnian dan kesejahteraan manusia sejagat. Okey, itu saja video pembelajaran kita pada kali ini. So jangan lupa kita akan kembali video yang seterusnya. Akhir kata daripada saya, jangan lupa like ataupun komen. Seterusnya subscribe channel saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.